Seronoknya kalau dapat pergi Legoland. Dah lama tak pergi. Sejak PKP ni asyik berkurung je. Cantiknya kawasan ni. Dah lama tak pergi mandi laut. Kalaulah boleh pergi, kan seronok. Nak pergi bercuti, nak pergi berjalan, nak pergi berkelah, semua pakai duit. Mana dah dapat duit ni? Cukup ke? Ayah dah dapat gaji ke? Mak dah dapat gaji ke? Macam mana nak buat ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera anak murid. Apa yang cikgu cakap sebentar tadi, mungkin itu berlaku pada diri kamu. Kamu dah berkurung sejak PKP. Kerajaan baru saja mengisytiharkan boleh rentas negeri. Sebelum tu boleh rentas daerah. Seronok kan? Kalau dapat pergi bercuti, nak pula kalau pergi dapat bercuti ke luar negara. Mungkin satu hari nanti kita ada peluang. Tetapi kalau nak pergi ke sana, semua memerlukan kewangan. Jadi mari kita belajar pada hari ini. Tajuknya berhemat untuk bercuti. Bahasa Melayu tahun 4 boleh rujuk muka surat 169. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid cikgu dapat membina ayat tunggal dan ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Berdasarkan kemahiran tata bahasa. Mari kita dengar perbualan antara dua orang rakan di antara Zara dan Lin. Zara berbual-bual dengan Lin. Mereka berbual-bual tentang gambar yang diambil semasa mengunjungi karnival pelancongan dan percutian di Sabah. Yang pertama, ada perkataan dia karnival pelancongan pada kain rentang. Perkataan dia ada gembira, ada karnival. Ayat pertama, saya berasa sangat gembira. Ayat kedua, saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Lihat dahulu ayat bahagian pertama. Situasi yang sama, Zara masih berbual dengan Lin. Situasi yang kedua menunjukkan seseorang sedang, perkataannya memalu. Perkataan yang kedua bertepuk. Jadi murid kena buat ayat pertama dan ayat kedua berdasarkan gambar. Situasi yang ketiga, ayatnya, gambar ni menunjukkan suasana ramai orang di satu tempat. Ayat yang pertama, ramai pengunjung yang datang. Yang kedua, suasana menjadi riuh rendah. Dalam kurungan, perkataan dia hingga. Ayat majmuk. Dia bagi contoh ni pada yang gambar ketiga ni pula. Ayatnya ialah ayat majmuk. Macam mana nak buat ayat majmuk? Ramai pengunjung yang datang hingga suasana menjadi riuh rendah. Ayat pertama tadi ialah ayat tunggal. Ramai pengunjung yang datang. Tetapi apabila disambungkan dengan perkataan hingga, ayat tersebut telah menjadi ayat majmuk. Situasi keempat pula, gambar yang menunjukkan suasana yang menunjukkan orang ramai lagi. Pertama, kami mendapat hadiah. Ayat kedua, kami mendengar penerangan jurujual dalam kurungan setelah. Jadi kamu kena sambungkan menjadikan ayat majmuk berdasarkan ayat pertama dan ayat kedua, iaitu ayat tunggal, gunakan perkataan setelah, lengkapkan menjadi ayat majmuk. Situasi yang kelima, di dalam sebuah kapal terbang, ayatnya berbunyi begini. Saya berasa sangat teruja ketika menaiki kapal terbang ke Sabah. Itu adalah ayat majmuk. Kamu dikenaki memisahkan ayat majmuk menjadi ayat tunggal, dua ayat tunggal. Contoh, saya berasa sangat teruja. Ayat tunggal yang pertama. Teruja ni buat kali pertama, orang yang menaiki kapal terbang buat kali pertama, dah pasti dia akan rasa teruja, seronok sangat. Yang kedua, saya menaiki kapal terbang ke Sabah, juga ayat tunggal. Jadi ayat majmuk dipisahkan mendapat dua ayat tunggal untuk situasi yang kelima. Situasi yang keenam pula, berkaitan dengan gambar yang ada inap desa. Ayat juga, ayat yang diberi pada kamu juga ayat majmuk. Ayat majmuk berbunyi begini. Kami tinggal di inap desa Kundansang supaya dapat menjimatkan perbelanjaan. Berdasarkan ayat majmuk tersebut, pisahkan menjadi dua ayat tunggal.
Sebelum cikgu perjelaskan ataupun kita buat perbincangan latihan pada hari ini, cikgu bagi sedikit nota pada kamu, mungkin boleh membantu kamu. Ayat ni terbagi pada dua. Untuk buat peringkat permulaan ni, untuk murid tahun 4, diperkenalkan ayat tunggal ni mungkin masa darjah 1 kamu selalu dengar ayat tunggal, ayat tunggal. Masuk dah tahap 2 ni, masuk darjah 4, ayat majmuk. Kamu kena mahir ayat tunggal, ayat majmuk. Ulang kaji sedikit apa ayat tunggal. Ayat tunggal ni terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contoh, ayah sedang membaca buku. Itu ayat tunggal. Ayat majmuk pula terdiri dari dua atau lebih ayat-ayat tunggal. Contoh, ayah saya sedang membaca buku sambil mendengar radio. Sekarang, latihan membina ayat tunggal. Situasi pertama telah pun diberi dengan jawapan yang lengkap. Sebagai ulangan, perkataan ini gembira. Saya berasa sangat gembira. Ayat tunggal. Karnival. Saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Juga ayat tunggal. Ayat tunggal ni biasanya ayat tu pendek-pendek. Yang kedua, perkataan ni memalu. Dan perkataan yang kedua, bertepuk. Buat dua ayat bagi ayat tunggal, bagi perkataan memalu satu, bertepuk satu. Sekarang mari kita bincang contoh jawapan latihan membina ayat tunggal. Cikgu lebih suka contoh. Kamu boleh buat ayat kamu sendiri, boleh tukar-tukar dan sebagainya. Tetapi mesti menjadi ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Nombor 1 telah pun diberi jawapan tadi, ingat. Gembira, saya berasa sangat gembira. Karnival, saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Yang ini jawapan dah lengkap. Cuma yang kamu kena buat ialah memalu. Prasmi sedang memalu gong. Perasmi ni biasa VIP datang ke sekolah semasa nak merasmikan sukan tahunan ataupun hari penyampaian hadiah. Biasanya perasmi akan memalu gong. Dia akan pukul 3 kali. 1, 2, 3 contoh. Yang kedua, bertepuk. Orang ramai bertepuk tangan. Ingat, kalau ayat tunggal ni, ayat dia pendek-pendek je. Dia biasanya tak melebihi daripada 5 lah biasanya. Itu ayat tunggal. Kalau sampai 10 apa semua, dia akan jadi ayat majmuk. Seterusnya, latihan membina ayat majmuk. Nombor 3. Perkataan yang diberi ialah hingga. Ramai pengunjung yang datang. Suasana menjadi riuh rendah. Gabungkan dengan menggunakan perkataan hingga. Nombor 4. Kami mendapat hadiah. Kami mendengar penerangan jurujual. Gabungkan dengan menggunakan perkataan setelah supaya kedua-dua ayat ini menjadi ayat majmuk. Contoh jawapan. Ramai pengunjung yang datang hingga suasana menjadi riuh rendah. Bila dia sambungnya, contoh macam mana nak sambung. Ramai pengunjung yang datang hingga suasana menjadi riuh rendah. Bila digabungkan, ingat, suasana tu dia akan jadi huruf kecil S tu. Yang kedua, setelah kami mendapat hadiah, kami mendengar penerangan jurujual. Gabungkan, kami mendapat hadiah setelah kami mendengar penerangan jurujual. Latihan berikutnya iaitu latihan membina ayat tunggal. Berdasarkan ayat majmuk, pecahkan menjadi ayat tunggal. Untuk latihan nombor 5 dan latihan nombor 6. Contoh jawapan nombor 5 yang dipecahkan tadi. Macam mana cara nak pecahkan? Saya berasa sangat teruja ketika menaiki kapal terbang ke Sabah. Kita pendekkan dia. Nak jadikan ayat tunggal, ayat dia ringkas saja. Saya berasa sangat teruja. Satu ayat tunggal. Saya menaiki kapal terbang ke Sabah. 2 ayat tunggal. Nombor 6, kami tinggal di enap desa Kundasang supaya dapat menjimatkan perbelanjaan. Macam mana kita nak pisahkan dia? Okay, kami tinggal di enap desa Kundasang. Yang kedua, kami dapat menjimatkan perbelanjaan. Sebagai rumusannya pada hari ini, berkaitan dengan tajuk berkhidmat untuk bercuti. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus pada latihan tata bahasa iaitu ayat tunggal, ayat majmuk. Jadi cikgu mengharapkan anak-anak murid bila kita nak pergi bercuti ini memerlukan sejumlah wang. Nak pergi naik kapal terbang ataupun nak naik menaiki kenderaan dan sebagainya, nak menginap, nak makan dan sebagainya, memerlukan sejumlah wang. Bagaimana kamu sebagai anak-anak khususnya boleh membantu ibu bapa dengan cara berjimat cermat, tidak memaksa ataupun menyuruh ayah membeli barang-barang yang bukan keperluan kamu. Contoh, ada murid
Kawan dia beli handphone baru, dia suruh ayah dia beli handphone baru. Itu bukan berjimat, itu dah jadi boros. Caranya kita guna apa yang ada, contoh beg sekolah, kasut sekolah yang masih digunakan. Kalau kamu ingat hari tu kita ada belajar macam mana cara nak berjimat. Okay? Jadi perbelanjaan kena berhemah. Okay, kita boleh kumpul duit, satu hari nanti kita boleh pergi bercuti bersama keluarga untuk menghilangkan tekanan, tension dan sebagainya. Itu saja dari cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye semua. Selamat membuat latihan.